Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ahlan sahalan kepada sahabat-sahabat yang menonton pada pagi ni, Puan Arina, Ustaz Abdul Rahim, Nur Muhammad, Saudara Muhammad, Lili Osman, Zarina Rin dan sebagainya. Renungan kita pada pagi ni daripada kitab Riyadhus Salihin, bab fadli dha'afatil muslimin wal fuqara al khamilin. Bab pada menceritakan tentang ciri-ciri golongan yang lemah di kalangan orang-orang Islam, kaum fukara dan juga orang yang tidak masyhur. Jadi bab ini menyatakan, menceritakan kepada kita keutamaan untuk kita aware keliling kita ni merupakan wali-wali Allah, orang-orang saleh yang tidak pun kelihatan masyhur, yang tidak famous, yang mungkin tidak dipandang orang, tetapi kedudukan mereka mulia dan tinggi di sisi Allah SWT. Al-Imam An-Nawawi mengemukakan pada bab ke-32 dari kitab yang penting ini, namanya Riyadhus Salihin. Beliau seperti biasa mulakan apa-apa bicaranya pun dengan kalam Tuhan, dengan kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitulah daripada ayat ke-28 surah Al-Kahfi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'un rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum. Sadaqallahul azim. Dan sabarlah diri kamu bersama dengan orang yang menyeru Tuhannya pada waktu pagi dan petang, yang mereka inginkan cuma keridaan Allah, dan janganlah kamu hindarkan pandangan kamu daripada bersama dengan mereka. Ayat ini, kata para ulama tafsir, seperti disebut oleh Ibn Alan dalam kitabnya Dalilul Falihin, ayat ini turun mengikut asbabun nuzulnya berikutan dengan tindakan sebahagian daripada orang-orang kaya Quraisy yang meminta kepada Nabi SAW supaya memberikan mereka kerajaan khas, mengenepikan sahabat-sahabat yang miskin, yang bajunya berbau busuk, penampilannya nampak hina, dan tidak di kalangan orang-orang ternama, bukan di kalangan bangsawan. Jadi puak-puak yang kaya di kalangan musyrikin ini minta kerajaan khas, dalam arti kata tidak mahu dalam majlis mereka ada pihak yang seperti ini, yang merempat seperti ini, yang melarat seperti yang nyatakan di sini Ammar bin Yasir, contohnya Suhaib, contohnya Bilal bin Rabah radhiyallahu anhum wa ardahum ajma'in. Siapa lagi? Contohnya seperti Salman Al-Farisi radhiyallahu anhum wa ardahum ajma'in. Jadi terdapat di kalangan orang-orang kaya ini minta kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam supaya diberikan kepada mereka, maknanya satu kerajaan khas. Mereka tidak mahu dalam pertemuan mereka adanya bercampur gaul dengan golongan yang miskin seperti ini. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat bagi memberitahu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beri pentingnya untuk kita faham, supaya ayat ni tujuan dia turun kepada kita sebenarnya tuan-tuan ni, walaupun mesejnya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kerana mustahillah kalau Nabi melakukan perkara seperti itu, mustahillah Nabi dalam konteks ayat ini mengenepikan sahabat-sahabat yang miskin, lalu mengutamakan dan memberikan kerajaan khas kepada orang kaya, seperti yang berlaku perkara ini di segelintir para pendakwa yang mengutamakan datang ke majlisnya cuma orang-orang berkenderaan hebat saja, kerana dengan tujuan itu mereka dapat bangunkan institusi mereka sebagai contohnya. Ini tidak mengatakan sesiapa pun tuan-tuan, andai berlaku perkara seperti ini di timur ke, di barat ke, di negara kita ke, di luar ke, ini merupakan satu kezaliman kepada golongan yang miskin yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, dalam hadis yang dikemukakan oleh Al-Imam An-Nawawi seterusnya, an Harithah bin Wahab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ala ukhbirukum bi ahli al-jannati kullu dha'ifin mudha'afin law aqsama 'ala Allah la abarra ala ukhbirukum bi ahli an-nar kullu 'utulin jawadhin mustakbir. Muttafaqun alaihi. Dalam hadis ini daripada Harithah radhiyallahu anhu, bahawa beliau berkata, hendakkah kamu kalau aku beritahu kepadamu sifat ahli syurga? Siapakah mereka itu? Mereka yang dipanggil sebagai ahli syurga ini dianggap lemah,
dan dipandang lemah. Setiap orang yang lemah dan dianggap lemah oleh manusia. Tapi kalau dia bersumpah, pasti Allah akan mengkabulkan apa yang disumpahkannya itu. Mahukah kamu kalau aku beritahu kamu siapakah ahli neraka? Mereka itu adalah orang yang keras, kedekut dan gemar mengumpulkan harta, lagi bakhil. Jadi dalam hadis ini Nabi menceritakan kepada kita penilaian bukan pada zahir, tuan-tuan. Kerana ramai di kalangan kita yang buat penilaian ini pada zahir, lalu akhirnya dia pun kecewa. Kadang-kadang ibu ayah itu melihat penampilan seseorang lelaki yang datang meminang anaknya pada keretanya, pada pangkatnya, akhirnya dia pun menjadi kecewa dengan pemilihan mereka. Tapi ada kalangan mereka yang melihat penampilan yang datang itu hanyalah orang biasa, orang faham agama, orang saleh, orang baik. Tanya pada orang pun tak ada masalah apa-apa, walaupun tidaklah mempunyai kedudukan yang tinggi seperti yang pertama tadi. Akhirnya kehidupan mereka bahagia, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Dan kisah yang tuan-tuan semua sedia maklum berlaku kepada Abu Darda radhiyallahu anhu yang punya anak perempuan yang sangat cantik namanya Darda. Darda ni dipinang oleh putera raja. Tapi Abu Darda menolak dengan baik. Tolak dengan baik kalau kita tidak mahu seseorang, ya tuan-tuan. Maka dia berkata, saya tidak mahu Darda. Darda ni nama anak perempuannya yang cantik jelita itu. Darda ni bererti bunga yang terdapat negara, bunga halus yang sangat wangi. Maka Abu Darda berkata, saya tidak mahu Darda ini berkahwin lalu kehidupannya pun berubah arah. Sekarang dia punya ramai Sri Kandi, pembantu di mahaligainya, nanti mandinya semua disiapkan, makannya semua disiapkan. Takut-takut Darda tidak dapat tak dapat cope dengan suasana yang baru, culture shock yang dialami itu. Akhirnya Darda ini dikahwinkan oleh bapanya dengan seorang anak muridnya yang zuhud, sederhana, orang saleh, penuntut ilmu di sisi majlis Abu Darda. Abu Darda ni seorang alim, faqih, dia kenal sahabat Nabi, tuan-tuan ya. Akhirnya Abu Darda mengkahwinkannya dan Abu Darda tidak menziarahi puterinya itu, tak pernah berjumpa dengan puterinya itu dalam tempoh setahun. Jumpa dengan suaminya, dia hanya bertanya apa khabar, tak ada pun nak korek-korek apa yang berlaku isu kat rumah tangga mereka. Kerana dia meyakini menantu yang saleh itu bakal membawanya keridhaan Allah, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Baik, jadi hadis ini menerangkan kepada kita tentang orang ahli syurga ini sifatnya kadang-kadang tak terpandang. Ahli neraka itu kebanyakannya kita akan lihat dengan sombongnya, dengan bongkaknya. Terlanjur bercerita tentang sifat bongkak dan congkak ni, tuan-tuan ya. Orang Indonesia kata congkak, bongkak. Doktor-doktor yang bertugas di hospital mengalami benda ini. Kalau kita ada sifat seperti ini, tolonglah buang, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Kadang-kadang bila pergi ke hospital ada rawatan kecemasan, mungkin ada kemalangan dan sebagainya. Di hospital ni dia ada SOP dia. Tapi golongan yang sombong dan bongkak ini sampai di hospital, bila tak dapat kerakyaan yang diharapkan, dia menganggap orang nak menunggunya dengan kapet merah di hospital. Kata doktor-doktor yang bertugas di bahagian kecemasan, on call ni, tuan-tuan. Doktor-doktor ni kerjanya Masya Allah, memanglah. Mudah-mudahan doktor-doktor yang ikhlas ni masuk syurga, tuan ya. Sampai di hospital nanti dia membentak, memberontak. Kamu tak kenal ke siapa saya? Tahu tak siapa nama kamu? Siapa bos kamu? Saya boleh mengadu kepada Kementerian Kesihatan sekarang juga tentang sikap kamu. Tuan-tuan bersabarlah. Ni sifat-sifat ahli neraka lah, tuan-tuan. Sombongnya, bongkaknya. Apa salah kalau kita hormat orang kat situ? Mereka pun ada kewajipan-kewajipan, tanggungjawab. Mereka akan buat yang terbaik. Dan itulah bahagian kita. Mungkin kita tak kesempatan untuk pergi ke hospital swasta yang kerayaannya lebih baik kerana mungkin jaraknya, kemampuan kita. Tapi sabarlah. Jadi begitu juga seorang pemandu bas bercerita dengan saya bahawa dia memandu bas tak dapat berhenti dekat bus stop yang betul. Maka makcik yang menaiki bas itu di satu tempat terpaksa berjalan lebih kurang dalam 20-30 meter, tak jauh mana pun, naik saja bas dengan muka yang bongkak, berkata pada pemandu bas, apa salah kau tak berhenti tempat makcik tadi? Saya tak boleh berhenti makcik, nanti kena saman bas, bos saya marah, nanti saya yang kena bayar saman, saya bukan ada duit sangat. Tahu pun tak ada duit. Gaji macam orang macam kamu ni setahun sama dengan gaji anak aku gajinya sebulan. La ilaha illallah Rasulullah. Apalah sombong sangat, apalah bongkak sangat, tuan-tuan ni mulia Allah sekalian. Jadi kita sedang membincangkan tentang sifat-sifat ahli syurga dan sifat-sifat ahli neraka. Kalau ada sifat-sifat seperti itu dalam diri seseorang, inilah yang Nabi nyatakan bahawa orang yang ahli syurga ni sifatnya dhaif, mutadhaaf, lemah dan juga sentiasa ditindas orang. Tapi kalau orang neraka ni sifatnya utulin, jawazin, mustakbir, semua sifat-sifat yang menampakkan rasa bongkak, nak menunjuk, nak menampakkan diri lebih, dan
suka mempamer-pamerkan kelebihan yang ada pada seseorang. Perhatikan tuan-tuan ya, Imam Ghazali berkata tentang sifat orang yang bongkak ini. Dia nak cerita tentang kelebihan dia, kadang-kadang dah habis, dah tak ada apa nak cerita pada orang, dan semua orang dah tahu, mengulang sikit yang sama. Nanti dia bongkarkan pula sifat datuk nenek moyang dia untuk berkata kepada mereka, kamu tahu tak bandar ni, kampung ni, daerah ni, sekolah ni, tahu? Inilah datuk saya lah yang buka. Dah datuk dia yang ikhlas pula, yang telah mati ditanam dalam kubur itu pula dibangkitkan kisahnya. Ini sifat orang takabur tuan-tuan. Kerana dia dah habis dan nak cerita segala kelebihan yang ada padanya, sekarang dikaitkan pula dengan datuk nenek moyang dia yang tidak mahu pun kelebihan-kelebihan mereka itu ditonjolkan, dan mereka di kalangan mukhlisin insya-Allah, tapi cucunya pula yang tidak mengerti kelebihan datuk nenek moyang itu untuk dibongkarkan hanya untuk mengaitkan dirinya dengan individu-individu yang penting itu sebenarnya. Jadi inilah sifat orang-orang yang dibenci oleh Allah dan disebutkan secara terang-terangan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ciri-ciri ahli syurga dan ciri-ciri ahli neraka. Jadi utul dalam bahasa Arab ini bererti al-jamu', al-manu', iaitu seorang yang keras kepala, kasar. Wa qila ad-dakhmu wal-mukhtal fi mishyati. Ataupun dikatakan oleh Imam Nawawi dalam pandangan yang lain, maksudnya adalah orang yang kedekut dan suka pula mengumpulkan hartanya dan sombong. Dan dikatakan dalam pandangan yang lain oleh Imam An-Nawawi, iaitu al-qasirul fatin, orang yang pendek dan kuat makan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi ini ciri-ciri kalau ada pada seseorang di kalangan kita, hendaklah kita jauhi tuan-tuan ni. Imam Nawawi berkata bahawa maksud utul yang disebut sebagai sifat ahli neraka ni, yang pertama sekali adalah orang yang dikatakan utul, keras kepala, kasar, tidak mahu kalah kalau bincang dengan orang. Dan jawaz ini pula bererti seorang yang mengumpulkan harta tapi cukup kedekut kalau nak diminta infak. Ada pula yang mengatakan bahawa jawaz ini bererti seorang yang pendek, yang kuat makan. Sifat fizikal ni kita tak boleh nak elak tuan-tuan. Tapi kalau ada tanda-tanda seperti ini yang dimaksudkan dengan sombongnya, dengan bongkaknya, maka dari sudut physical outlook ni pun kita kena perbaikilah tuan-tuan ya. Satu motivasi juga untuk saya supaya janganlah jadi terlalu gemuk, kerana dalam Islam ini badan yang besar ini disebut dalam banyak kenyataan, fakta daripada hadis, daripada penjelasan para ulama, ianya tidak bagus tuan-tuan. Dia akan menyebabkan seorang itu slow, menyebabkan seorang itu malas, menyebabkan seorang itu susah nak bangun malam, menyebabkan seorang itu susah nak baca Quran. Dan kita pun tahu dari sudut interview yang diadakan pun, penilaian fizikal itu akan ada kiraan-kiraan tertentu kepada orang yang pakar dalam menerima orang untuk bekerja dengannya. Hadis yang kedua daripada Riyadhus Shalihin tentang sifat-sifat ahli syurga ini, an Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala marra rajulun 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala li rajulin 'indahu jalis ma ra'yuka fi hadha faqala ashrafin nas hadha wallahi hariyun an in khataba an yunkah wa in syafa'a an yushaffa. Fasakata Rasulullah thumma marra rajulun akhar faqala lahu Rasulullah sallallahu ma ra'yuka fi hadha faqala ya Rasulullah hadha rajulun min fuqara'il muslimin hadha hariyun an in khataba an alla yunkah wa in syafa'a alla yushaffa wa in qala alla yusma' liqawlihi faqala sallam hadha khairun min mil'il ard mithla hadha muttafaqun alaihi. Satu hari lalu seorang lelaki di kalangan munafikin ke tempat Nabi SAW. Nabi pun bertanya, siapakah orang ini? Apa pandangan kamu tentangnya? Mereka menjawab, tengok dengan pakaiannya, penampilannya, keadaannya, pakaiannya, kalaulah dia bercakap tentu akan didengar oleh kita semua, wahai Rasulullah. Kalau dia minta untuk dinikahkan anaknya ke dirinya ke dengan mana-mana perempuan, tentulah akan diterima, wahai Rasulullah. Kalau dia berkata, tentulah orang akan taat pada kata-katanya, wahai Rasulullah. Sekejap lagi lalulah seorang yang kelihatan sangat sederhana pakaiannya, penampilannya. Maka Nabi pun bertanya, apa pandangan kamu terhadap yang ini? Mereka menjawab, wahai Rasulullah, ini seorang lelaki yang miskin di kalangan orang-orang fukara dan juga masakin. Kalaulah dia ni bercakap, tentu orang takkan dengar. Kalau dia minta untuk dipinang bagi pihaknya ataupun puteranya atau siapa sahaja, tentu orang tidak akan layan. Kalaulah dia ni meminta pertolongan, tentulah tak ada siapa nak tolong dia, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah pun menjawab, mengatakan kepada mereka, tahu tak kamu, orang yang kamu pandang hina kerana kefakirannya itu, penampilannya sederhana itu, demi Allah,
Lebih baik jika dibandingkan dengan orang yang seorang lagi, walaupun orang yang seorang lagi yang kamu nampak mulia itu sebanyak permukaan bumi bilangannya, ramainya. Seorang yang kamu pandang hina itu, nilainya di sisi Allah lebih besar daripada orang yang kamu pandang hebat itu pada penampilan zahirnya itu, walaupun dia sebanyak permukaan bumi, dia memenuhi bumi, maknanya ramainya. Tuan-tuan, bayangkan, kata para ulama hadis, ini merujuk kepada seorang munafik. Seorang munafik dan dibandingkan dengan seorang sahabat Nabi yang sangat sederhana penampilannya seperti yang kita gambarkan tadi, sama ada Ammar bin Yasir, sama ada Abu Zar, sama ada Salman Al-Farisi, Suhaib Ar-Rumi, ataupun sahabat-sahabat yang Bilal bin Rabah dan sebagainya. Baik, hadis yang berikutnya menceritakan tentang neraka dan juga syurga lagi. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ihtajjatil jannatu wan nar faqalatil nar fiya al-jabbarun wal mutakabbirun wa qalatil jannah fiya du'afa'un nas wa masakinuhum faqala Allahu bainahuma innakal jannah rahmati arhamu biki man asya wa innakin naru azabi u'azibu biki man asya wa likilaykuma alayya mil'uha. Dalam hadis yang berikutnya daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, syurga dan neraka itu saling berbantah-bantahan. Neraka berkata, dalamku adalah orang yang keras kepala dan suka untuk memaksa orang lain dan bongkak. Syurga pula berkata, di dalamku merupakan golongan manusia lemah dan juga orang-orang fakir dan miskin. Allah telah pun memutuskan perbantahan mereka dengan firman-Nya, engkau itu syurga tempat rahmatku, sedangkan engkau neraka merupakan tempat penyiksaanku. Aku menyiksa denganmu siapa yang aku kehendaki. Atas kehendakku pula lah kedua-dua itu pengisinya diisi sama ada syurga ataupun neraka. Itu sebab dia orang buat lawak sebenarnya. Buat lawak ni macam betul je, macam berkaitan je dengan apa yang dimaksudkan dengan hadis ni. Tak betul lah, tapi orang cerita bahawa besok di neraka dan juga syurga nanti mereka akan disuruh untuk buat jambatan, highway di antara neraka dan syurga. Maka dibagi-bagikan kerjalah. Ahli syurga buat satu jambatan side belah sini dan ahli neraka buat side belah sini. Cerita lawak lah tuan-tuan, tak ada betulnya pun, tapi nak menggambarkan ni orang buat lawak. Allah ampunkan saya tuan-tuan ya, dengan lawak yang dibawakan ni. Nanti bila tiba waktu untuk serahkan jambatan itu kepada Allah SWT, bahawa jambatan ni telah siap dibuat, jambatan belah neraka tu siap komplit, tapi jambatan belah syurga tu tak siap-siap. Kenapa tuan ni? Mereka berkata kerana yang daripada arah neraka tu ramai sangat orang yang pakar buat jalan. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ramai sangat orang yang bijak buat urusan dunia, terlibat dengan macam-macam lah. Ada yang terlibat dengan rasuahnya, yang terlibat, tapi yang duduk kat syurga ni tak reti nak terlibat. Tak, ini buat lawak saja. Lawak ni tak betul pun tuan-tuan. Tapi nak menggambarkan bahawa kita janganlah mengukur orang itu pada penampilan zahirnya. Masya Allah, bulan itu pergi umrah tiap-tiap bulan. Masya Allah, orang itu hebatnya, banyaknya sedekahnya. Apa guna sedekah kalau datang dari sumber yang haram tuan-tuan? Apa gunanya bagi makan kat orang kalau daripada sumber rasuah? Tak ada nilai tuan-tuan hati dan dikasih sekalian. Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah itu baik, Allah tidak terima melainkan yang baik-baik saja. Kerana ada segelintir orang yang terlibat dalam perkara-perkara yang haram ini, menghulur di sana, menghulur di sini, kemudian rasa bersalah bila dekat dengan Ramadan, panggillah anak yatim datang ke rumah. Untuk apa? Untuk makan-makan, untuk baca doa selamat. Dia ingat kejahatan yang dia buat, mengambil wang secara haram itu akan mengampunkan dia dengan sebab bagi makan dekat orang-orang miskin, bagi makan dekat para hafiz, hufaz dan sebagainya. Jangan tersilap langkah ya tuan-tuan. Yang benda yang haram tidak boleh disucikan dengan benda seperti itu. Ada segelintir sebahagian manusia memang tak suka nak mendengar perkara-perkara seperti ini kerana menyentuh dirinya. Ustaz, macam mana saya nak kaya Ustaz kalau tak bagi rasuah Ustaz? Semua orang bagi rasuah lah Ustaz. Kalau saya tak bagi rasuah nanti nampaknya yang akan dapat bisnesnya adalah Cayanun Alif. Biar pergilah tuan-tuan. Orang itu memang tak ada halal haram baginya. Dikatakan orang bukan Islam ini kadang-kadang rambutnya saja lurus, tapi perangainya, penipuannya, mana saja boleh dibedalnya. Janganlah ikut macam mereka. Kerana yang halal itu tetap halal, yang haram itu tetap haram, walaupun orang berkata sebaliknya. Jadi dalam hadis ini menerangkan kepada kita bahawa penduduk neraka ini, penghuni neraka ini kebanyakannya adalah orang yang sombong, yang kaya, yang kedekut, yang dapat duit pun dia tak tahu kok mana, asal dapat sahaja di mana ada fulus semuanya lulus, nak senang bagi orang senang.
sedap ayatnya tuan-tuan ni. Nak senang bagi orang senang lah, nanti senang lah. Tuan-tuan, jangan terlibat dengan benda seperti ini. Biarlah hidup miskin, asalkan mulia daripada hidup kaya, besok masuk neraka. Baik, ini adalah cerita tentang ahli syurga dan neraka. Hadis berikutnya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala innahu la ya'ti ar-rajul as-samin al-'azim yawm al-qiyamah la yazmu indallahi janaha ba'udah, muttafaqun alaihi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, nanti pada hari kiamat akan datang seorang lelaki yang tegap, yang besar, yang hebat, Mr. Muscle. Kan ini orang semua nak jadi badannya fit, badannya ada muscle, cantik. Kalau macam perempuan mesti ada ukuran tertentu, target yang tertentu. Bagaimana nak jadi begitu begini? Maka pergilah ke pusat-pusat untuk fitness itu, walaupun bercampur gaul lelaki perempuan, melihat orang perempuan dah jadi macam biasa, ala biasa tegal biasa, ala biasa tegal biasa. Kenapa targetnya? Nak bagi nampak macam artis, nak bagi nampak macam pemain bola sepak, nak bagi nampak macam model. Allah, tuan-tuan ni mulia Allah sekalian, matlamat tak menghalalkan cara lah tuan-tuan. Untuk jadi sihat ni tak mestilah kita kena pergi ke tempat macam tu, mengorbankan agama kita, tiap-tiap hari melihat benda yang haram, tiap-tiap hari mendengar benda yang haram. Dalam apa tuan-tuan? Hati jadi hitam. Saya tak pernah pergi ke gym, tapi kalau di negara Arab, gym memang dibezakan antara lelaki dan perempuan. Tapi nak buat macam mana? Inilah target setiap orang, nak bagi nampak outlooknya, nampak luarannya, fizikalnya nampak hebat, grand. Mukanya mesti nampak dikikis semua biar nampak putih. Apa nak buat tuan-tuan? Apa buat benda yang haram tuan-tuan ni oleh Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. Ini hadis ini memberikan penekanan khusus orang yang menitik beratkan fizikalnya tetapi mengabaikan spiritualnya. Kita tahu Sayyidina Ali karramallahu wajhah seorang yang kuat, Khalid Walid kuat, Sayyidina Umar tinggi, tegap badannya. Tuan-tuan pernah dengar tak kisah seorang bernama Rukana? Rukana ni sahabat Nabi yang asalnya merupakan seorang wrestler tuan-tuan. Ketika berjumpa dengan Nabi, dia mencabar Nabi, wahai Muhammad, aku ini tak pernah dikalahkan orang. Kalau kau dapat kalahkan aku masuk Islam. Rukana ni tak pernah tewas tuan-tuan. Dan pada waktu itu dia telah meletakkan 100 ekor kambing. Kalau engkau menang wahai Muhammad sebagai cagaran. Kalau engkau menang kau ambil. Kalau aku menang aku ambil. Ini derma daripada orang ramai, ahli judi lah tuan-tuan, gambler pada waktu itu. Nabi memang tidak mau ambil pun. Dan Nabi berlawan dengannya 3 kali ditumpas dalam hadis sahih riwayat Tirmizi. 3 kali. Dia kata tak pernah lah aku begitu hina, terlentang seperti ini. Nabi kuat SAW. Nabi punya tenaga 40 orang lelaki tuan-tuan dalam hadis sahih mengatakan. Dan Nabi menjaga penampilan diri Nabi SAW, iaitulah Nabi sentiasa exercise naik Bukit Uhud. Ada banyak hadis yang menunjukkan perkara ini. Kalau tuan-tuan bersama dengan kami di Zazan Travel pergi melakukan umrah, kami bawa tuan-tuan pergi ke tempat Nabi pergi di Uhud, tempat Nabi jatuh ketika berlakunya perang Uhud itu, tersembunyi. Kita boleh pergi tengok Nabi menaiki gunung Uhud itu sebagai aktiviti hampir harian, sehingga badan Nabi begitu fitness kan tuan-tuan, tegap badan Nabi SAW. Dada Nabi digambarkan kalau Nabi mandi, air yang kena pada rambut Nabi ekal mayang itu akan kena pada dada dan jatuh ke kaki. Tapi sebahagian daripada kita, air itu jatuh ke perut, tak jumpa-jumpa jalan keluar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi fitness, tapi tak semestinya kita nak target benda itu, kita pergi buat benda yang haram. Apa benda yang haram? Pergi ke pusat-pusat gym itu untuk bercampur gaul lelaki perempuan, melihat orang perempuan. Lama-lama perasaan malu dan juga rasa bersalah itu sudah tidak ada daripada diri. Muhasabadi tuan-tuan ya. Penilaian Allah SWT bukan pada badan yang tegap, bermasal, berketak-ketak. Bukan. Itu penting untuk kesihatan. Tapi tak semestinya dengan cara begitu sahaja kita akan jadi sihat. Ingat baik bahawa di akhir nanti ada orang yang badannya tegap, dipuji orang, oi bagusnya fulan badannya. Oi. Tapi orang ini masuk neraka. Apa faedahnya tuan-tuan ni mulia Allah sekalian? Jadi ambil iktibar daripada hadis yang dinyatakan oleh Imam Nawawi daripada hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim ini. Yang kelima, anna imra'atan sauda kanat taqumul masjid aw syaban fafaqadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasa'ala anha aw anhu faqalu mata. Qala afala kuntum adhantumuni faka'annahum sagharu amraha aw amrahu faqala dulluni ala qabri fadalluhu fasalla alaihi thumma qala inna hadhihi al-qubur mamlu'atun zulman ala ahliha wa inna Allah ta'ala yunawwiruha lahum bisalati alaihi, muttafaqun alaihi. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, satu hari Nabi mencari-cari
tentang mencari-cari seorang perempuan yang berkulit hitam ataupun seorang budak lelaki yang berkulit hitam. Maka mereka pun memandang remeh dan sepi. Kenapa Nabi cari perempuan ni? Ramai lagi orang yang seolah begitu. Apa kelebihannya? Rupanya perempuan yang kelihatan hitam dan ataupun budak hamba sahaya lelaki ini sangat penting pada Nabi. Mereka memberitahu Nabi dia telah pun wafat. Nabi tidak dimaklumkan hal itu kerana ia berlaku pada waktu panas tengah hari. Mereka menyembahyangkan, menyelarkan jenazahnya. Nabi menyuruh untuk ditunjukkan kubur perempuan yang berkulit hitam ataupun budak lelaki ini. Mereka pun bawanya pergi ke Baqi', dan Nabi telah pun menyembahyangkan jenazah itu di luar kubur secara gaib. Dan Nabi bersabda, tidakkah kamu tahu? Nabi marah dengan peristiwa yang berlaku itu kerana tidak makluman kepada baginda dengan berkata, apakah kamu tidak tahu sungguhnya kubur ini bersiko untuk menjadi neraka? Melainkan bila aku bersembahyang untuk seseorang dengan kamu yang mati, maka Allah akan memberi kepadanya cahaya. Maknanya Allah mengampunkan dosa-dosanya. Sembahyang Nabi untuk seseorang itu menjadi syafaat untuknya dari azab kubur dan dari dimasukkan ke neraka. Allah beruntungnya para sahabat yang ikhlas macam mereka ini. Jadi Nabi menyembahyangkan jenazah sama ada perempuan berkulit hitam ataupun budak ini, budak lelaki yang tak terpandang ini. Penjelasan kata Imam Ibn Alan dalam kitabnya Dalilul Falihin, dan para ulama syarahul hadis seperti Ibn Hajar, contohnya Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, mengatakan bahawa perempuan ini ataupun budak ini kerjanya mengutip sampah yang terdapat di Masjid Nabawi. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala, Subhanallah. Walaupun orang semua tidak pandang, walaupun orang melihat mereka ni dengan perasaan hina, memperkecilkan, memperlekehkan kerana penampilan diri mereka ni tidaklah seberapa sederhana nak banding dengan orang-orang lain dengan pakaiannya, wangiannya, penampilannya, tapi semua itu tidak dipandang oleh Allah. Walaupun perempuan ini berkulit hitam, seorang yang hodoh dalam hadis ini menjelaskan. Maka lagi sekali hadis ini mengajar kita beberapa faedah. Nombor satu, beberapa pengiktibaran, pengajaran. Janganlah kita hukum orang pada penampilan zahirnya, tuan-tuan, seperti hadis-hadis yang lepas. Yang kedua, buatlah kita satu kebaikan secara istiqamah. Walaupun yang kita mampu hanyalah berkhidmat untuk masjid, membersihkan masjid, menyapu kawasan masjid, vacuum kawasan masjid. Ya, tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian. Ada orang datang pagi-pagi ke masjid untuk azan. Dia melihat tahi cicak yang ada, agaknya siap masjid ni tak sempat nak buat. Dia Bilal, dia tolong kutipkan. Dia tengok kalau hujan, basah, boleh membahayakan orang, dia tolong lap. Tak sikit pun komen dan juga komplain. Tak ada pun kata, kenapa benda ni imam tak buat, kenapa siap tak buat. Dalam meeting dia nak menunjukkan dirinya, itu lembu terlepas saya yang tangkap. Tak ada cerita apa pun, tuan-tuan. Semua dia merida saja. Saya cerita pada tuan-tuan, saya pernah mengalami keadaan ini, berjumpa dengan seorang seperti ini, tuan-tuan. Kerjanya dengan penuh keikhlasan, matinya disaksikan oleh pelajar-pelajar sekolah agama. Saya antara yang hadir kematiannya di Melaka, tuan-tuan. Orang ni tak ternama, bukan saudara kami pun, hanyalah seorang ahli masjid. Kalau kami datang belajar kat masjid itu, dia datang siapkan IT dan sebagainya. Tak pernah komplain. Hidupnya pagi-pagi pergi jadi nelayan, lepas dengan suruh pergi ke laut tangkap ikan. Nanti balik sebelum zuhur datang imarahkan masjid lagi, buat apa-apa yang patut. Walaupun gaji pada masa itu 30 tahun yang lalu hanyalah, tuan-tuan tahu tak gajinya berapa, allowance-nya berapa? Tahu tak apa? Betul ke? Untuk tuan-tuan, allowance-nya setahun RM50. Setahun, 12 bulan RM50. Diberi bila? Musim-musim dekat raya nanti. Yalah, pemimpin ahli politik datanglah untuk menunjukkan bantuannya kepada orang ramai, padahal bukan duit dia pun. Dia merupakan duit zakat pun, Baitul Mal pun. Yang kita nak bangga sangat macam kita buat ni pasal apa, tuan-tuan? Ini teguran ikhlaslah kepada orang jadi ahli politik. Tolonglah jangan ambil kesempatan pada rakyat yang lemah. Bukan bahagian kita pun, kita nak tayang-tayang ni apa hal agaknya. Nak tunjuk kita rajin buat aktiviti tak mengapalah, tapi kalau nak bangga-bangga duit yang kita bagi kat orang, bukan duit kita pun, duit orang ramai pun. Apa benda ni, tuan-tuan yang mulia sekalian? Allah ampunkan semua yang telah berlaku lah, ya. Jadi pada waktu itu ketika dia sakit, kami pelajar-pelajar Sultan Muhammad datang untuk menziarahinya, untuk mentalqinkan di telinganya kalimah thayyibah la ilaha illallah, man kana akhir kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhala al-jannah. Dalam hadis sahih mengatakan, siapa yang kalimah terakhirnya bila dia meninggal dunia adalah la ilaha illallah, masuk syurga. Walaupun sekadar mengucapkan Allah pun cukup. Saya dengar dengan telinga saya, tuan-tuan, berdekatan dengan orang tua yang sakit ini.
Haji Abu Bakar namanya. Tak mengapalah kita cerita orang dah mati, tuan-tuan. Orang yang hidup ni jangan cerita sangat kelebihannya, kerana dia belum selesai pada ujian-ujian Tuhan. Ketika kami mengucapkan kalimah thayyibah di telinganya, saya dengar dalam telinga saya, tuan-tuan, dia lengkap ucap asyhadu alla ilaha illallah sempurna. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lengkap. Dan kalimah thayyibah itu dia meninggal dunia, tuan. Ya, kita tak tahu apa kedudukan kita di akhir umur. Tapi orang ini kerjanya untuk agama Allah, tidak mengira apa-apa pun. Sama macam dalam hadis ni. Orang tak kenal pun. Ya, jadi siap, jadi pembersih masjid ni bukan terkenal pun, tuan-tuan. Bukan orang boleh ambil Facebook pun, boleh Instagram pun, boleh tunjukkan kerja-kerja dibuat pun. Tapi memadailah untuk orang seperti ni, kematian yang sangat berkat. Juga baru-baru ni bulan puasa, saya dengar kisah bersama sahabat di Kelantan, bahawa orang ni kerjanya menghagi-hagikan bantuan. Orang kaya percaya kepadanya. Banyak wang sekali diterima bulan Ramadan ni, 50,000. Dia akan bagi itu ikut pada description yang dikehendaki oleh toko-toko korporat. Maka salah seorang toko korporat ni beritahu kepada saya, tuan-tuan, pagi itu dia masukkan untuk bantuan solat hafiz yang dikehendaki, yang minta bantuan semua lengkap, isi dalam borang tulis RM500, RM600, RM300, lengkap, sempurna. Pagi tu, tengah hari tu, tiba-tiba hari Jumaat, tak ada sembahyang Jumaat, tapi dia ambil sukarela sebagai muazzin masjid. Maka dia azan, dia sembahyang lah Jumaat bersama dengan imam, 2-3 orang di Kelantan ni, tuan-tuan, di sebuah tempat di Bumusang. Maka kemudian lepas Jumaat dia balik ke rumah nak berehat, barangkali nak tahajud, nak qailulah nanti malam dia bangun tahajud. Maka datang panggilan dari hospital, panggil, tuan datanglah ke hospital, ada jenazah nak dimandikan. Baru nak berehat, tahu pergi untuk sembahyang ke jenazah. Lepas sembahyang, pergi uruskan jenazah, mandikan jenazah. Dia boleh buat mandikan jenazah. Lepas mandikan jenazah tu, tiba-tiba dia rasa sakit kepala yang amat sangat. Doktor dan juga nurse yang ada di hospital tersebut kata, tak apalah Encik Syukri rehat, Haji Syukri rehatlah dulu, rehat. Dia pun rehat, tuan, baring rehat. Allah tak bawa telefon pun nak panggil isteri, pokok dia boleh datang ambil ke hospital. Maka hospital pun bagilah menggunakan telefon untuk panggil isterinya datang. Dia orang baik, tuan. Maka bila isterinya sampai ke hospital, dia sudah pun tiada. Lepas mandikan jenazah hari Jumaat, dan memang orang masjid kata, tokoh korporat yang maklum kepada saya ni, tuan-tuan, ketika bagi wang kepadanya, nanti diagihkan semua bertulis, semua bercatat. Ingat, tuan, apa-apa yang hulu pada kita ni, bantuan, kerana orang menyangka kita amanah. Janganlah sewenang-wenangnya kita ambil, kita menzalimi diri kita sendiri dan orang ramai, tuan-tuan. Berapa hebat harta yang kita akan pakai kat dunia ni. Berapa kereta kita nak pakai kat dunia ni. Apa kereta yang kita boleh banggakan. Tuan-tuan ni boleh kata sekalian, jangan kita tersilap pakai. Bila orang membagi kepada kita satu benda, ia amanah. Saya dah bentangkan dalam tafsir surah Al-Isra' baru-baru ni tentang bagaimana wa'atizal qurbah qawwal miskin wa ibnas sabil. Kalau kita jadi pemegang amanah untuk penyebaran harta orang-orang, diagih kepada orang miskin, Ibn Sabil, kita hanya layak untuk ambil 10% saja daripada kos operasi kita, tuan-tuan. Dan jujurlah, kerana bila kita buat sedemikian, orang zaman internet, teknologi maklumat pada ini, lagilah orang tak tahu, tak ada kayu ukuran untuk ukur. Maka seorang yang dapat wang itu akan spend mengikut apa yang dirasakan betul, padahal di sisi Allah salah. Maka berlakulah kita melihat kehidupan pada ini, orang jadi gila-gila, semua nak kumpul harta melalui cara macam ni. Tak malu kepada Allah, tak malu kepada orang miskin. Kita mendengar cerita kadang-kadang sayup, orang itu anak yatim, pakciknya tunjukkan concern untuk bantu, buat satu fundraising untuk kumpulkan duit pada anak-anak yatim, anak-anak adiknya yang meninggal dunia. Dapat terkumpul harta yang banyak, dia pergi kahwin pula, dia pergi buat rumah pula. Harta pergi kepada anak yatim tu akhirnya tinggal 10%, 90% dibazirkan untuk diri dia. Tuan-tuan, ini tak rasa bersalah, tuan-tuan? Tak rasa bersalah ke? Allah, kalau ada orang keliling kita seperti ni, cakaplah pada dia, ingatkan dia tentang hak-hak Allah dan hak orang miskin. Maka kembali kepada kisah hadis ini, lelaki atau perempuan yang berkulit hitam yang dimaksudkan dalam hadis, kerjanya hanya membersihkan masjid, tak tahu nama pun, tapi buat kerja kerana Allah. Takutlah kita kepada neraka Allah. Apa-apa yang kita ambil bukan hak kita, tu pasti ditarik oleh Allah.
Maka sampaikan pesan ni kepada semua orang keliling kita, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Hadis yang ke-6 yang dibawakan oleh Imam Nawawi dalam kelebihan ahli-ahli syurga ini, rubba ash'ath aghbar madfu'in bil abwab law aqsama 'ala Allahi al-abarah. Mungkin seseorang yang kamu lihat itu keadaannya hanyalah seorang yang hina, seorang yang berdebu, seorang yang kusut masai keadaannya. Kalau dia datang ke mana-mana orang pun, orang akan menghalaunya. Mungkin orang tidak pandang kepadanya. Tapi jawapan Nabi SAW terhadap orang seperti ini, kalaulah dia bersumpah dengan nama Allah, tentulah Allah akan menerima sumpahnya. Orang nampak miskin, nampak hidupnya sukar, susah, nampak hidupnya sederhana, tapi apa-apa dia minta pada Allah, tak pernah Allah tolak. Dan orang seperti ini, dia bukan minta macam kita, tuan-tuan. Dia bukan minta rumah besar, duit banyak, penampilannya jadi orang terkenal, tak. Dia tak minta itu semua, kerana dia minta pada Allah saja. Dia minta akhirat saja. Seperti yang tuan-tuan tahu cerita tentang Imam Abdul Wahab Asy'arani, seorang ulama hadis tasawuf yang terkemuka dari Mesir. Ketika datang kepadanya Muhammad Ali Pasha, iaitu Perdana Menteri Mesir pada masa itu, berapa ratus tahun sebelum kita. Ketika itu Mesir merupakan satu negara yang prosper, yang kaya raya. Maka Perdana Menteri datang kepada Syekh Abdul Wahab Asy'arani, ulama besar mazhab Syafi'i yang ada di Mesir, ahli tasawuf, ahli hadis ini. Tuan guru, nanti saya nak pergi jumpa dengan Sultan Mesir. Saya nak tanya kepadanya apa-apa saja perkara. Kalau Tuan Guru ada benda, beritahu kepada saya. Nanti saya sampaikan. Tentu dia akan penuhi. Maka Abdul Asy'arani, seorang ulama nak berajar Muhammad Ali Pasha ni, tuan-tuan, Perdana Menteri Mesir, lalu dia berkata, Tuan, terima kasih atas tawaran, tapi saya tak pernah minta kepada Tuhan yang memiliki langit dan bumi dan segala yang ada di permukaan bumi ini satu bahagian pun daripada permukaan dunia. Saya tak pernah minta satu bahagian pun daripada dunia pada yang memiliki semua ini sekali. Ini kan pula saya akan minta daripada seorang yang hanya memiliki satu permukaan juzuk kecil di atas permukaan bumi, sedikit daripada hartanya, saya tak akan minta. Cakapnya dengan penuh tawaduk. Muhammad Ali Pasha pun termenung mendengar kata-kata orang salih itu. Barulah dia tahu dia sedang bercakap dengan seorang ahli akhirat. Dan Imam Abdul Asy'arani berkata kepadanya, kalaulah Sultan ada apa-apa keperluan di akhirat, kami penuntut ilmu boleh doakan untuknya. Allah, pedihnya kata-kata itu, tuan-tuan. Kita kadang-kadang berkata dengan orang yang terlalu cintakan dunia. Dia menganggap hari ini keretanya apa yang dia beli. Bayangkan, tuan-tuan, yalah, kita bukan cerita tentang siapa pun. Kadang-kadang orang ni dah terlalu kaya, tak tahu nak buat apa dengan hartanya, beli kereta mahal-mahal. Keretanya jalan waktu bila? Jalan sebulan sekali. Kawan panggil, mari jom kita pergi breakfast dekat KLIA. Bawa lah kereta masing-masing dalam kelab kereta mewah ni untuk enjoy riding tu dari KL pergi ke KLIA, lumba kereta. Kereta jalan sebulan sekali saja. Tahulah kereta apa, tuan-tuan, tak payah sebut apa-apa lah. Kita bimbang sifat-sifat seperti ini, sifat lalai, leka ketika orang ramai yang susah. Adik-beradik sendiri pun ada yang susah, yang tak diambil peduli. Saya tak masukkan siapa. Kadang-kadang terbaca, terdengar jauh-jauh cerita-cerita macam ni. Maka jagalah diri kita daripada menjadi orang-orang yang lalai. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Dalam hadis berikutnya, Usamah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Qumtu ala babil jannah fa idza amatu man dakhalaha al-masakin wa ashabul jaddi mahbusun, ghaira anna ashaban nari kad umira bihim ila an-nar wa qumtu ala babin nar fa idza amatu man dakhalaha an-nisa'u." Dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, Nabi bersabda, aku diberi kebenaran oleh Tuhanku untuk melihat dalam syurga. Maka aku melihat dalam syurga itu kebanyakannya merupakan orang miskin. Mereka ini tidak memiliki harta, meminta apa pun tak diberi. Minta projek pun tak dapat. Yalah, kerana masuk tender ikut jalan lurus, tak dapat lah. Ini cerita dulu-dulu, tuan-tuan, ni kat negara lain, bukan negara kita pun. Tapi kalau masuk tu ada dihulurkan kepada pihak-pihak tertentu, maka dapatlah. Maka orang-orang miskin ini berusaha untuk berkembang dalam perniagaannya, terhalang. Susah dia. Kerana melalui macam-macam liku-liku. Tapi orang nak senang, bagi orang senang lah. Bagi orang itu duit, bagi orang tu duit, ajak orang tu main permainan tertentu, belanja keluarga. Barulah dapat. Kalau tak dapat, nak dapat macam mana? Ni tuan-tuan kan, penilaian sebahagian orang lah. Maka orang yang miskin ni nak jadi kaya susah, terhalang, macam-macam halangannya. Tapi dia tak berhenti berusaha. Maka orang ni yang masuk syurga. Dan aku pun diberi peluang oleh Tuhanku untuk masuk melihat neraka. Aku pun lihat segumuran yang masuk neraka ini, kebanyakannya merupakan orang perempuan. Dengan baik orang perempuan yang beriman,
Saya mengasihi dan menghargai puan-puan sesari kerana Allah. Tapi orang perempuan ni dikatakan Nabi SAW masuk neraka. Ada penjelasan para ulama lah. Contohnya Munawi menjelaskan bahawa Imam Ibn Hajar Fathul Bari, maksud hadis ini orang perempuan masuk neraka kerana orang perempuan bilangannya memang lebih ramai daripada lelaki. Kalau orang perempuan nilainya satu dunia ada 1 bilion, 30% daripada 1 bilion itu dah 300 juta kan. Kalau orang lelaki bilangannya pun baru 500 juta, separuh daripada orang perempuan katakan. 30%-nya memang kecil lah nak dibandingkan dengan orang perempuan. Itu satu penjelasan para ulama. Yang kedua, penjelasan mereka mengatakan bahawa neraka dihuni oleh orang perempuan kerana orang perempuan ni tukthirnal la'an wa takfurnal ashir. Orang perempuan ini sifatnya yang perlu dibaiki, dia terlalu banyak berkata-kata dan banyak kata-katanya itu merupakan umpat keji, fitnah dan kadang-kadang kecenderungan untuk membuka aib orang, aurat orang dan sebagainya. Nak buka aib sendiri lah. Kalau nak jual tudung kena pamer muka yang cantik, betul tuan-tuan. Nak jual baju, nak suruh kata dengan baju ni boleh kuruskan badan, kena tunjuk badan lah, nampak slim dan sebagainya. Apa ni tuan-tuan ni mulia Allah sekalian. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Moga Allah hindarkan golongan wanita, isteri kita, anak-anak kita daripada terjebak dalam benda yang haram. Matlamat tak menghalalkan cara lah tuan-tuan. Allahu Akbar, Masya Allah. Kerana nak putihkan kulit kena tunjuk aurat, anggota badan bagi nampak putih. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan penjelasan Nabi lagi, orang perempuan banyak ramai masuk neraka kerana sifat mereka suka memutuskan silaturahim. Jadi semua benda yang dibuat oleh suami, kata para ulama hadis, dia tak pernah nampak yang baik, nampak yang buruk saja, kok mana pun buruk saja. Sehingga suaminya buat banyak kebaikan kepadanya, dia akan kata, engkau tak buat apa-apa pun untuk aku. Innaka lam ta'ma syai'an li. Dia berkata pada suaminya, tak ada apa, tak ada benda baik langsung yang dia nampak, semuanya yang buruk-buruk. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Maka hendaklah kita berjaga-jaga ya. Dalam hadis ini maksudnya sangat luas. Janganlah kita menjadikan peluang masuk neraka itu terbuka di depan anak isteri kita. Tutuplah segala peluang mereka masuk ke neraka. Elakkan mereka daripada mengambil berat perkara-perkara berkaitan dengan orang yang lalai. Bantu mereka supaya janganlah melihat pengukuran kecantikan itu segala-galanya. Akhlaknya diketepikan, auratnya diketepikan. Ya, kadang-kadang kita pergi ke masjid pun, tetapi kadang kita tertipu kat masjid. Saya bawa contoh tuan-tuan ni, contoh ni untuk renungan semualah. Seorang sahabat, dia merupakan usahawan, rezekinya banyak, perniagaannya makmur, maju, dan dia mempunyai kehidupan yang hebat, kaya raya, ke sana kemari dia. Kadang nak berjalan mana-mana, isterinya kena jaga anak-anak, maka dia ambil keputusan untuk kahwin lain. Dengan kebenaran isteri, dengan perkara itu semua, maka dia lebih pada seorang isteri. Sibuk juga letak isinya dekat dengan masjid. Di masjid tersebut ada kuliah-kuliah agama. Ini sahabat ni bercerita tuan ni. Maka dia pun sibuk berniaga, pergi ke luar negara, ke sana kemari. Isinya dia pesan, abang kalau tak ada, pergilah ke kuliah-kuliah agama. Masjid ni banyak, abang beli rumah dekat dengan masjid. Pergi ke masjid, nanti orang tengok, kenapa perempuan muda ini bawa kereta mewah, apa kerja suaminya. Bertanya ni soalan yang tak perlu tanya tuan-tuan. Oh, kahwin dengan orang kaya itu, belum ada anak ke? Kenapa tak ada anak? Duit banyak, bagilah infak kepada kami. Tuan-tuan, kita bukan cara macam tu kita nak tawan hati orang. Orang tu baru nak berjinak-jinak dengan masjid, entahlah tabakannya macam mana, kita pun tak tahu. Maka kita tak diuji. Ya, saya nak ulas panjang pun mungkin orang tak suka isu ini, tapi sebut kerana Allah. Kan kebaik kalau jangan tanya soal-soal macam tu. Kan kebaik kalau kita gunakan ayat yang lebih sempurna. Oh, belum ada anak ya, nanti akak doakan dapat anak yang salih salihah. Kadang-kadang itulah soalan-soalan yang kita tanya ni boleh melukakan perasaan orang tanpa kita sedar. Orang tu berkahwin bukan pilihan dia dapat anak atau tak dapat anak. Kadang-kadang dapat anak istimewa pula. Tuan-tuan, ini ujian Allah. Tak perlulah kita pergi panjang, pergi cerita, pergi kait, pergi buat. Nanti kita punya pahala datang ke kuliah 10 tahun ataupun lebih ataupun kurang, semuanya orang tu ambil ke akhirat. Nak tak? Perlu apa kita cerita ya? Kita tak diuji oleh Allah. Mungkin kalau ada yang meninggal suami, kena jadi isteri orang yang kedua. Mungkin anak sendiri pun besok diuji dengan ujian seperti itu. Kita tak minta. Itu semua qada dan qadar Allah. Maka nasihat saya kerana Allah. Sahabat ini berkata,
Bahawa Ustaz sampaikanlah dalam kuliah. Tak perlulah kita cerita, tanya, korek, bongkar. Tak ada baiknya pada benda sedemikian. Ya, tuan-tuan dan hati dan dikasih sekalian. Jadi ingat baik-baik orang perempuan, pesan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, pesan ni kerana Allah, bicara ni kerana Allah. Kebanyakan orang masuk neraka adalah orang perempuan kerana kelemahan-kelemahan tadi yang perlu diperbaiki. Maka janganlah kita menjadikan pertemuan hari raya yang jarang-jarang berlaku ni untuk bertanya, menyimak soalan-soalan yang tak penting. Kamu belum kahwin? Tanya kat budak perempuan tu. Kenapa belum kahwin? Jangan pilih-pilih. Tak payah belajar tinggi-tinggi. Tuan-tuan ingat, budak perempuan ni senang-senang ke nak pilih orang jadi suaminya? Kalau budak lelaki kita tanya soalan itu, dia gembira kerana dia ada peluang banyak. Tapi orang perempuan dengan sifat malunya, dengan sopan santunnya, dia pula pakai tudung macam ustazah contohnya, orang pun takut nak mendekatinya. Kita tak boleh nak tanya soalan macam tu, tuan-tuan. Baik kalau kita tukar ayat, belum ada ni, makcik doakan kau dapat suami yang saleh, yang kaya, yang baik, yang beriman, contohnya. Kan kebaik kalau kita tukar ayat seperti itu, makcik akan pergi haji insya-Allah. Nanti makcik doa khusus untuk engkau dekat Arafah. Mana tuan-tuan rasa perkataan yang bawa kita ke syurga? Mana perkataan yang bawa kita ke neraka? Agak-agaklah. Tak perlu belajar tinggi pun, tak perlu pergi universiti tinggi, belajar PhD pun untuk jawab soalan ni. Gunakan akal kita, cetusan daripada hati kita, bahawa setiap kalimah yang terbit akan memberi implikasi syurga atau neraka. Ingat baik. Ya? Tuan-tuan hati dan dikasihi sekalian. Hadis yang terakhir ni agak panjang, iaitu saya terjemahkan terus dalam hadis yang dimaksudkan kat sini, kisah tentang seorang ahli syurga namanya Juraij. Juraij ni hidup sebelum Islam, dia Bani Israel. Beliau ni merupakan seorang yang saleh, yang kuat beribadah. Tapi walaupun dia kuat beribadah, dia ni bukan orang alim, dia abid. Abid ni kuat ibadah tapi jahil. Dia kuat ibadah. Satu hari ibunya datang. Orang dulu-dulu kalau mereka nak beribadah, mereka beribadah macam rumah mereka masing-masing. Mereka tak pergi ke masjid berkumpul macam orang Islam berjemaah. Jadi mereka sembahyang kat Sauma'ah, dekat sinagognya, tempat ibadahnya. Maka ibunya datang panggil Juraij. Juraij tidak menyahut. Dalam hatinya fikir, aku nak buka sembahyang ke nak sahut ibu aku? Aku nak buka sembahyang ke nak teruskan sembahyang? Tak apalah, nanti aku sembahyang. Nanti kemudian aku pergi kecap ibu aku apa permintaannya. Maka lepas sembahyang dia terlupa. Hari kedua dia sembahyang lagi dan ibunya datang lagi panggil, dia tidak menyahut. Dia ingat Allah lebih penting untuk didahulukan. Padahal sembahyang sunat, kalau kita sembahyang sunat, ibu kita panggil, lebih aula meninggalkan sembahyang sunat untuk memenuhi perintahnya. Kerana ibu kita mungkin ada hajat penting. Sembahyang sunat tu boleh dikemudiankan. Macam tu juga para ulama berkata, kalau kita puasa sunat, tiba adik-beradik yang akrab, kawan karib ajak kita buka, kita dua pilihan. Nak buka boleh, tak nak buka pun boleh. Tak nak buka, cakaplah baik-baik. Islam itu mudah. Puasa sunat ni bukan macam puasa wajib, kena konsisten istiqamah. Bahkan puasa qada pun, kalau kita ada peluang untuk qada untuk lain, tak mengapa, boleh buka untuk raikan orang. Ada pendapat seperti itu di kalangan para ulama fuqaha. Maka tuan-tuan dimulakan sekarang, Juraij tidak membuka sembahyangnya. Hari kedua, hari ketiga pun berlaku yang sama. Dia terlupa lagi nak jumpa dengan ibunya. Akhirnya ibunya marah. Ibunya berdoa, wahai Tuhan, Allahumma la tumithu hatta yanzura ila wujuhil mumisat. Ya Allah, janganlah matikan puteraku Juraij kerana dia menghampakan aku, sehinggalah engkau uji dia dengan orang perempuan pelacur, tuan-tuan. Maka tiba-tiba seorang perempuan di hujung kampung mengandung anak luar nikah. Dia tidak ada jalan keluar, dia telah fitnah Juraij, mengatakan Juraij itu yang melakukan buatan zina dengannya. Lalu penduduk Bani Israel pun menangkap Juraij ini, memukulnya tanpa mendengar penjelasan daripadanya. Pukul, robohkan rumah ibadah dia. Juraij berkata kepada mereka, izinkan aku untuk sembahyang. Selepas dipukul, ditanya tuan-tuannya, izinkan aku untuk sembahyang sunat, mohon hajat kepada Allah, dibukakan masalah ini. Juraij pun sembahyang sunat. Lepas sembahyang sunat itu, Allah mengilhamkan kepadanya untuk menyentuh baby yang dilahirkan oleh perempuan pelacur ini. Akhirnya baby itu berkata, bapa aku bukannya Juraij. Bapa aku adalah seorang gembala yang terdapat di hujung kampung. Maka mereka pun menjadi malu kepada Juraij. Mereka minta ampun dan maaf kepada Juraij. Mereka nak minta izin untuk binakan rumah ibadah Juraij daripada emas. Tapi Juraij menolaknya, mengatakan madailah seperti biasa dibina, dikembalikan binaannya. Hadis ini menceritakan tuan-tuan tentang kelebihan Juraij. Walaupun orang nampak dia hina, tapi dia punya kedudukan tinggi di sisi Allah. Para ulama buat komentar terhadap pengkisahan ini. Tuan-tuan, ni ada banyak istinbat. Antaranya menunjukkan kepada kita Juraij ini seorang abid, tetapi dia tidak alim.
Ilmu penting, tapi Juraij tidak ada ilmu, cuma dia kuat ibadah. Oleh kerana dia kuat ibadah, Allah telah meletakkan makamnya tinggi walaupun dia tidak sampai kepada tahap alim abid, tapi dia abid, seorang kuat ibadah. Maka dia berjanji dengan Allah dan Allah tunaikan. Doa-doanya kepada Allah terima. Walaupun doa ibunya mujarab untuk dikenakan kepadanya tindakan terhadap peristiwa tidak melayan ibunya, tapi dalam masa yang sama Allah memeliharanya selepas dia dipukul. Iaitu Allah menunjukkan karamahnya. Budak kecil itu boleh bercakap, baby itu boleh bercakap, memberitahu bapaknya bukan Juraij. Jadi hadis ini menceritakan kepada kita tentang orang ini kadang-kadang kita tengok tak ada kedudukan pun, tapi kerana ibadahnya, kesungguhannya, keikhlasannya, maka dia mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah SWT. Tapi jangan kita jadikan alasan ni tak mau belajar. Ada orang kadang-kadang orang mengajar dekat masjid, dia tak mau mengajar, dia tengok muka masam, dia benci kat ustaz yang mengajar tu. Kemudian bila terlambat sikit, bila azan isyak tu terlambat sikit, nanti dia pergi kat ustaz tu, dia semayang sebab ustaz tu tunjukkan dia kuat sangatlah semayang tu. Dia lah yang memenuhi waktu lebih pada ustaz itu. Padahal menuntut ilmu itu lebih penting berbanding dengan semayang pada awal waktu. Kalau bercanggah kedua-duanya sekali, ini orang jahil punya perbuatan kadang-kadang. Ya, jadi kalau kita di kalangan orang yang memandang sepi kepada ilmu, kita tersalah sebenarnya. Hadis ini bukan begitu maksudnya. Hadis ini menunjukkan bahawa dia seorang yang saleh, yang ikhlas, dan doa ibu itu penting untuk kita ambil berat. Sebagai seorang ibu, doa yang baik untuk anak-anak kita. Dan kalau kita sembahyang sunat, kita boleh berhenti dengan sebab permintaan ibu kita. Ini pengajarannya. Bukan pengajaran yang sebaliknya kita kena tak payah menuntut ilmu lah, banyakkan ibadah lah, jadi orang jahil lah. Menjahil si Juraij tak sama dengan jahil kita pada hari ini. Jadi tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, inilah yang perkara yang dibincangkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Salihin, dan dalam hadis yang sama yang terakhir, bahagian yang terakhir ni tuan-tuan, saya lupa nak sebut tadi. Seorang ibu sedang menyusukan anaknya. Anaknya masih kecil, tak boleh bercakap. Tiba-tiba lalulah seorang yang berpenampilan segar, kaya, kudanya, penampilannya orang kaya. Maka ibu ni pun berkata dalam hatinya, ya Allah, jadikanlah anak aku yang sedang aku susukan ni seperti dia. Budak kecil itu tiba-tiba jawab pada ibunya, dia tak sepatutnya boleh bercakap, dia cakap, ya Allah, jangan jadikan aku sepertinya. Lalu kemudian kejap lagi datanglah seorang yang pakainya, penampilannya sederhana, dia lalu di kawasan itu. Maka ibunya berkata, ya Allah, jangan jadikan anak aku sepertinya. Tiba-tiba baby itu menjawab, ya Allah, jadikan aku sepertinya. Tahu tak tuan-tuan, kenapa ya orang yang pertama yang ibunya banggakan itu dan harap anaknya jadi seperti itu, ditolak oleh anaknya? Nak menggambarkan bahawa sebenarnya yang penampilannya hebat itu dengan pakaiannya sebenarnya merupakan seorang lelaki yang perompak, pencuri, perampas harta orang. Segala bentuk maksiat dia buat. Dan penampilannya itu penting untuk memperdayakan lebih ramai orang. Kan ini kalau kita nak influence orang, kalau susah sangat pun masuklah dekat Facebook, tunjuklah kita kaya, kita ada perniagaan itu ini, ajak orang masuk skim cepat kaya yang kita ada kan. Betul, orang pun percaya, oi baguslah, betul lah, dia berniaga hebat lah. Padahal duit siapa dia kebasnya. Dan orang yang beriman ni takut nak tunjukkan dirinya, kerana pada dia takut terjebak dengan perkara syubhah, apatah lagi yang haram, maka dia tidak menunjukkan dirinya. Maka inilah dimaksudkan dalam hadis, penilaian Allah bukan macam penilaian sebahagian daripada kita. Mudah-mudahan Allah memberkati kita dengan sedikit peringatan pagi ini. Kita dah masuk ke 7.40. Bagi tuan-tuan yang berkesempatan untuk buat sembahyang sunat syuruk, isyraq, ya, boleh kita lakukan sekarang. Nanti lagi setengah jam lebih kurang pukul 8 suku kita sembahyang sunat duha. Ini hari cuti. Mudah-mudahan kita dapat isi jadual kita dengan perkara-perkara yang merupakan amal salih di sisi Allah. Setakat ini saja dulu. Dan saya menyeru kepada tuan-tuan yang berkesempatan untuk melakukan korban. Kami ada melakukan kerjasama dengan Persatuan Ulama di Syria, ya, dan dengan nasihat daripada Syekh Quraim Rajih. Kalau tuan-tuan ada usaha untuk melakukan korban, kami bersedia untuk menyalurkan bantuan tuan-tuan itu, korban tuan-tuan itu ke Syria, dan begitu juga ke Mekah. Tuan-tuan boleh lihat video yang kami adakan dalam Facebook ini daripada Zahazan Travel. Mudah-mudahan boleh dipanjang-panjangkan, disampaikan kepada orang yang berhajat, yang berniat, berkeperluan. Apa soalan ni? Ida Idris, mana lebih baik sembahyang awal waktu atau berjemaah tapi lewat 30 minit lepas masuk waktunya untuk wanita yang salat di rumah? Untuk wanita salat di rumah, sebenarnya salat bersendirian tidak ada masalah nak dibandingkan dengan salat berjemaah.
Kalau ada peluang salat berjemaah dengan suami dan anak-anak, lakukan ia. Mudah-mudahan ia termasuk dalam jemaah dalam konteks PKP sekarang. Salatu jamaah tafdhulu salat al-fardhi bi 27 darajah. Sembahyang fardu lakukan berjemaah lebih baik daripada sembahyang bersendirian sebanyak 27 kali ganda. Berpandu kepada hadis ini, fatwa para ulama, kita sembahyang kat rumah juga dapat pahala jemaah, insya-Allah. Jadi melakukannya secara berjemaah terlewat sedikit daripada waktunya, lebih utama dia melakukannya secara bersendirian. Nursi, terima kasih. Syeda, Amalia Tami Hussein, Ahmad Arsyad, sambung esok ya Ustaz, insya-Allah. Saya kuliah sebenarnya kuliah tetap saya setiap malam pada jam 9 malam, iaitu kuliah tafsir Quran. Kami dah berada pada ayat ke-46 daripada surah Al-Isra' sekarang. Beberapa surah telah pun kami sempurnakan dalam musim PKP ni. Jadi siapa ada peluang boleh bersama dalam kuliah tafsir setiap malam pada jam 9 malam mulai bulan Syawal ini. Baik. Ana Muhammad, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baik, terima kasih semua yang hadir. Hanifah Sulaiman, Suhaila Muhammad Yusuf. Terima kasih Wan Muhammad Amir Arsyad. Waktu duha lebih kurang pada pukul 8 suku pada hari ini. Pukul 8 dah boleh mula kita melakukan duha, insya-Allah. Lebih kurang 15 minit sebelum zuhur habis waktu duha, kecuali pada hari Jumaat waktu duha itu berlanjutan. Sebagai saya sunat dibenarkan walaupun matahari tegak atas kepala pada hari Jumaat. Baik, terima kasih setakat ini dulu. Wallahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairun man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Terima kasih tuan-tuan kerana hadir dalam kuliah menyatakan ciri-ciri ahli syurga daripada kitab Riyadhus Salihin. Kalau tuan-tuan nak rujuk pada bab 32 kitab Riyadhus Salihin, hadis-hadis yang telah dibentangkan tadi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.